Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita bertemu secara live. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita akan menyambung kembali bacaan masih lagi dalam surah Ali Imran. Jadi pagi ini kita akan menyambung pada ayat 53 hingga 55 lah, insya-Allah. Muka surat 57. Baik, pagi ini kita live pakai telefon lah, sebab saya malas dah nak ambil laptop. Tadi saya nak keluar lah tapi dah simpan, jadi nak ambil balik tu malah. Jadi saya live pakai telefon lah, cepat sikit. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, yang mana ada kelapangan masa bolehlah sama-sama kita join, kita semak bacaan pada pagi ini muka surat 57. Muka surat 57 ayat 53 sehingga 55 lah. Surah Ali Imran lah, insya-Allah, surah Ali Imran. Maaf lah live kita pagi ni lambat sikit sebab sebentar tadi anak saya belajar PDPR menggunakan telefon ni lah. Jadi saya kena tengok lah anak saya PDPR, jadi lambat sikit lah live pagi ni. Jadi yang mana ada kelapangan, buka muka surat 57 noh, surah Ali Imran, tengok pada ayat 53 sehingga 55 insya-Allah. Okey, sama-sama kita baca lah. Kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil 'azim, nasrun min Allah وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, sekali lagi saya ulang, pagi ini kita akan membaca surah Ali Imran pada ayat 53 sehingga 55 lah. Muka surat 57. Yang mana ada kelapangan masa, yang ada free masa, bolehlah sama-sama kita join lah. Baik, kalau ikut tu pagi ni, kalau ikut tu saya live di Instagram bersama dengan anak murid saya Hambali. Tetapi disebabkan beliau tidak sihat pada pagi ini, jadi beliau tidak dapat nak join sekali live. Jadi saya pun terpaksa batalkanlah live di Instagram. Jadi saya akan teruskan dengan live di Facebook page. Jadi pagi ni kita akan baca ayat baca ayat 53 sehingga 55. Surah Ali Imran, muka surat 57, insya-Allah. Sama-sama kita tengok. Baik, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Baik, kita tengok pada ayat 53 sehingga 55 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Baik, saya ulang sekali lagi. Kita akan baca ayat 53 sehingga ayat 55 surah Ali Imran, muka surat 57 lah. Yang mana ada kelapangan masa boleh join sekali, insya-Allah kita semak sekali lagi. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. Sekali lagi. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Baik, sekali lagi saya ulang ayat 53 sehingga ayat 55 surah Ali Imran, muka surat 57 lah. Baik, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Sadaqallahul Azim. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Telah pun selesai kita membaca ayat 53 sehinggalah 55 surah Ali Imran, muka surat 57. Sebanyak 3 kali ya, kita ulang 3 kali tadi.
Kemudian kita tengoklah sedikit sebanyak cara bacaan ataupun hukum tajwid yang terdapat pada ayat tersebut, iaitu ayat 53 sehinggalah ayat 55 surah Ali Imran, insya-Allah. Dan minta tolong share live ni kepada grup-grup yang ada, kepada grup-grup anda yang ada. Mudah-mudahan ramai lagi yang boleh join kelas kita, insya-Allah. Baik. Yang pertama sekali Rabbana. Ra fathah ini kita panggil ra tafkhim. Ra tebal. Ra. Jangan muncung lah. Bibir jangan muncung. Ra. Salah. Siapa muncung bibir ketika membaca ra tebal adalah salah. Kecuali ra itu bagi dia dhammah. Kalau dhammah tak apa. Setiap huruf yang baris dia dhammah memanglah kena muncung bibir. Tapi kalau baris atas maka tidak boleh muncung bibir. Ra. Hanya lidah sajalah, peranan lidah, hujung lidah itu sentuh pada langit keras. Ra. Dan ra ni ada sifat yang kita boleh kesan. Takrirun iaitu sifat tunggal. Sifat yang ada pada ra. Jadi sifat ni banyak, antaranya yang ada pada ra adalah takrir. Takrir maknanya getaran hujung lidah. Ada getaran sedikit, yang sedikit. Rabbana. Baik. Kemudian ba ada syaddah kena tekan. Setiap huruf yang ada syaddah kena tekan. Rabbana. Asalnya ada dua huruf. Yang pertama mati sukun, yang kedua berbaris, kemudian dicantumkan, digabungkan di antara dua huruf tadi menjadi satu huruf, kemudian diletakkan syaddah di atasnya. Jadi syaddah itu menunjukkan kata huruf tersebut asalnya ada dua. Jadi bacaan kena tekan. Rabbana. Banyak saya dapati orang yang baca Quran ni baca dengan mudah, tak tekan, dia tak ambil berat, dia tak fokus pada syaddah, dia kena tekan. Rabbana. Ba bibir jadi rapatkan bibir. Rabbana. Baik, na panjang. Na tu panjang lah. Mad jaiz munfasil. Tahu mana, kenal mana mad jaiz munfasil? Iaitu pertemuan huruf alif dengan hamzah dalam dua kalimah, dalam dua perkataan. Di sini alif mad lah. Rabbana, alif mad duduk pada kalimah yang pertama, manakala hamzah berada dalam kalimah yang kedua, iaitu amanna. Jadi apabila bertemunya huruf mad dengan hamzah di dalam dua kalimah, maka kita panggil hukum mad jaiz munfasil. Baca dia panjang 4 ataupun 5 harakah. Tu pastikan cukup. Rabbana tu ataupun 5. Rabbana amanna. Dua harakah. Tu dua harakah, iaitu pertemuan hamzah dengan huruf mad di awal kalimah, di awal perkataan, kita panggil hukum mad badal. Macam mana nak kenali mad badal? Mad badal ni pertemuan hamzah dengan huruf mad. Tak kiralah huruf mad selepas hamzah itu alif ke, waw ke ataupun ya. Tetapi kalau huruf mad tu alif, maka hamzah yang pertama itu mestilah bagi dia fathah, kerana sesuai dengan huruf mad alif adalah fathah. Yang kedua, kalau hamzah yang pertama itu baris dia kasrah, maka sesuailah huruf mad selepas hamzah itu adalah ya, kerana ya sesuai dengan baris kasrah, baru boleh baca. Dan yang seterusnya, jika hamzah tu baris dia dhammah, maka huruf mad itu adalah waw, kerana waw mad sesuai dengan baris dhammah. Begitulah. Jadi kalau dia tak boleh lah hamzah yang pertama tu baris dhammah, huruf mad itu alif, tak boleh nak baca pun jadi tak kena. Tu. Jadi mad badal ni maksudnya badal itu sendiri, maksud dia tukar, ganti apa? Asalnya dua hamzah. Amanna asalnya dua hamzah. Dua hamzah. Hamzah yang pertama berbaris, hamzah yang kedua tu sukun. Amanna. Kemudian dibadalkan, digantikan, ditukarkan hamzah yang kedua itu menjadi huruf mad. Mengikut baris hamzah yang pertama. Macam saya kata tadilah, jika hamzah pertama tu baris atas, maka huruf mad itu ditukarkan menjadi alif mad lah.
sebab alif mat sesuai dengan baris hamzah fathah. Jadi baru boleh baca amanna, amanna. Tu. Jadi itu mat badal lah. Okey. Kemudian amanna, manna, nun syaddah pastikan dengunglah di hidung kita. Hukum dia wajib al-ghunnah, dengung 2 harakah. Dengung 2 harakah. Na 2 harakah mat asli. Amanna, ketika dengung tu, nun syaddah tu ketika dengung tu ujung dah tekan tempat nun lah. Tekan tempat nun, makhraj nun di mana? Di langit kerasan. Semalam saya dah bincang lah berkaitan dengan makhraj. Antaranya nun lah, nun. Nun dah tekan di langit keras. Sebelah dengan makhraj ra dan sebelah dengan makhraj lam. Jadi ketika dengung wajib al-ghunnah itu ujung dah tekan di langit. Amanna, amanna. Tu. Kemudian na 2 harakah mat asli. Macam mana nak kena mat asli? Kalau alif sebelumnya baris atas. Kalau waw sebelumnya baris dhammah. Kalau ya sebelumnya baris kasrah. Kat sini alif sebelumnya baris atas. Tu caralah nak kena mat asli. Atau boleh juga kita panggil mat tabi'i. 2 harakah. Dan saya dapati ramai di antara pelajar-pelajar saya yang baca tu lebih daripada 2. Dia 2 harakah. Amanna, na 2 harakah lah. Jangan lebih. Jangan lebih. 3 pun tak boleh. Tu. Kemudian seterusnya bima. Baik, bima pun panjang 4 atau 5 mat jaiz munfasil lah, iaitu bertemunya huruf mat alif dengan hamzah dalam 2 kalimah. Bima 1 kalimah. Anzalta tu. Anzal tu 1 kalimah. Anzala tu lah 1 kalimah. Jadi mat jaiz munfasil lah, mat yang harus bercerai. Baca dia 4 ataupun 5 harakah. Bima nun mati, nun kosong, nun mati bertemu dengan zai. Nun mati bertemu dengan zai. Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni ada 15 huruf. Ta, tha, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sad, dha, ta, dha, fa, qaf, kaf. Ada 15 huruf ikhfa. Ikhfa ni apa dia? Apa dia ikhfa? Ikhfa ni maksudnya sembunyikan, menyembunyikan. Kalau di sini kita nak sembunyikan apa? Sembunyikan bunyi nun mati itu, nun kosong itu di sisi zai. Sembunyikan nun kosong itu ataupun nun mati itu di sisi zai. Jadi bacaan dia bunyi sama-sama dan dengung di hidung. Dalam kitab tajwid dia kata bacaan ikhfa adalah bacaan pertengahan. Bacaan pertengahan di antara izhar dan idgham. Kalau izhar macam mana? An, lidah tekan di langit. Tu izhar. Kalau idgham, nun tu dimasukkan ke dalam zai, maka tak bunyi nun itu. Jadi ikhfa ini nak bacaan pertengahan di antara 2 tadi. Jadi bunyi dia sama-sama. Sembunyikan bunyi nun mati itu, nun kosong itu di sisi zai. Jadi anzal, jadi makhraj zai itu di mana? Makhraj zai kena tahu dulu makhraj dia. Hujung lidah tekan belakang, gigi kecil bawah. Jadi ketika dengung itu lidah tu renggang. Lidah tu renggang, jangan sentuh lagi. Habis saja dengung barulah hujung lidah itu sentuh tempat ada, iaitu hujung lidah sentuh belakang gigi kecil bawah lah. Anzalna, tu. Anzalta, bima anzalta wat. Ta itu ada syaddah kena tekan. Ta itu ada syaddah kena tekan. Kerana ada syaddah lah. Kemudian hamzah wasal itu kita gugurkan. Jangan baca dah. Jangan baca wa'attaba'na. Wa'attaba' tak boleh. Wa'ittaba' pun tak boleh. Wattaba' masuk terus. Wattaba'na. Masuk terus. Tekan pada ta. Ta hujung lidah. Tekan belakang. Gigi kecil atas. Wattaba'. Kemudian huruf ain tengah lekuk. Pastikan tekan huruf ain di tengah lekuk. Wattaba'nar. Baik. Nar. Terus kita masuk kepada ra syaddah. Kerana kat situ dipanggil alif lam syamsyah. Jadi alif lam syamsyah ni nak kena dia selepas hamzah wasal.
ada huruf lam yang tidak bersukun. Kemudian selepasnya ada syaddah. Jadi bacaan terus masuk kepada huruf yang bersyaddah tersebut. Maknanya lam tu tak baca dah, tak bunyi dah. Jangan baca wattaba'nal rasul, nal rasul, salah. Dia kena terus masuk wattaba'nar rasul, wattaba'nar rasul. Tu. Jadi hamzah wasal tu gugurkan, dan lam itu pun jangan baca. Sebab apa? Lam itu kalau istilah yang lain dipanggil idgham syamsi. Maknanya masuk dah lam itu ke dalam ra. Maka ra, lam itu tak bunyi. Baik. Wattaba'na ar-rasul, ra ada syaddah kena tekan dan ada getaran hujung lidah, ra fathah, ra tebal. Rasu, su dua harakah mad asli nah. Macam mana kenai? Waw sebelumnya dhammah. Tadi ma'nah. Dua harakah, jangan kurang, jangan lebih. Wattaba'na ar-rasul fak, la fak, la huruf lam. Di mana makhraj lam? Dalam kitab tajwid dia kata hujung tepi lidah. Hujung lidah ni tepi ni sikit. Ni sama ada kiri atau kanan. Sentuh pada gusi dekat dengan langit tu. Wattaba'nar rasul, la tu. La fak huruf fa hujung gigi kacip sentuh perut bibir bawah. Faktubna, fak. Kemudian huruf kaf apabila dia mati berada di tengah bertanda sukun, pastikan sifat dia jelas, iaitu hams. Fak berangin ataupun lepaskan udara, lepaskan nafas. Faktubna, kemudian tu ta tu bagi dia dhammah, jadi muncung bibir. Setiap huruf yang bagi dia dhammah kena muncung bibir. Faktubna, tub qalqalah sughra, iaitu lantunan yang perlahan. Pada huruf ba itu lantunan yang perlahan. Faktubna, na dua harakah mad asli, alif sebelum fathah. Ma'asyahidin, ma'asya. Bacaan terus masuk kepada shin syaddah tersebut. Alif lam tu kita abaikan, jangan baca lah, sebab situ alif lam syamsyah. Bacaan terus masuk kepada shin. Dan jelaskan sifat shin, antaranya adalah tafashi, berhamburan angin. Ma'asya, tempat shin di mana? Makhraj ada di tengah lidah. Semalam saya dah terang lah. Ma'asyahidin, sya dua harakah mad asli, alif saghirah ataupun alif kecil sebelumnya bagi atas. Syahidin, sya dua harakat. Mana hidin 2, 4 ataupun 6 harakat waqaf. Hukum dia mad arid lisukun, Macam mana nak kenai mad arid lisukun? Iaitu kita waqaf pada huruf yang terakhir. Di sini adalah huruf nun. Dan sebelum dia ada huruf mad, iaitu ya. Kat sini adalah ya mad. Jadi panjang dah, waqaf 2 boleh, 4 boleh ataupun 6. Ma'asyahidin ataupun 4. Ma'asyahidin ataupun 6. Ma'asyahidin. Boleh. 3 cara, pilih. Kalau pilih kena bagi samalah. Kalau atas 2, bawah semua 2. Atas 4 semua 4. Kalau 6 semua. Barulah samalah. Baik, seterusnya. Wa makaru, wa ma. Bukan ma. Semua ni huruf nipis ni. Wa makaru, ka. Huruf kaf ada hams. Wa makaru, wa makarallah. Wa makaru, ru dua harakat mad asli, waw sebelumnya dhammah. Kemudian ra itu dhammah, kita panggil ra tebal, ra tafkhim. Ru. Wa makaru, muncung bibir lah sebab dhammah. Ra itu bagi dhammah. Tadi beritahu dah, setiap huruf yang bagi dhammah kena muncung bibir. Wa makaru. Kemudian ada alif, yang mana di atasnya ada bulatan kecil. Alif itu tidak dibaca ketika wasal dan tidak dibaca ketika waqaf. Alif tersebut kita panggil harfuz ziyadah, huruf tambahan semata-mata, tidak dibaca lah. Wa makaru wa makarallah, wa makarallah. Kemudian ra bagi atas, ra tebal. Kemudian
lafaz Allah, lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah itu dibaca tebal, tafkhim, kerana sebelumnya ada fathah, iaitu fathah berada di atas ra. Wa makarallah. Itu tebal, tebal. Kemudian lafaz Allah itu ketika waqaf boleh dibaca 2, 4 ataupun 6. Wa makaru wa makarallah. Wa makarallah. Wa makarallah. Baik, boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat ketika waqaf lafaz Allah tersebut. Kemudian ada tanda wasal, sad lam ya, bermaksud waqaf itu dibenarkan. Waqaf itu dibenarkan, khususnya bagi orang yang baru mengaji, baru belajar. Tetapi dia kata, maksudnya, tetapi wasal itu lebih diutamakan, sambung bacaan itu lebih diutamakan. Itu maksud sad lam ya. Seterusnya, wallah, wallah, waw tu nipis, wa. Yang tebal itu adalah lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah tu. Wallah, wallah, yang baca wallah, wallah, salah nah, waw tu nipis. Wallah, wallah, wallah. Kemudian lam yang kedua pada lafaz Allah dibaca dengan tebal. Wallah, yang baca walla, salah nah. Tu. Kemudian lafaz Allah di sini dibaca dengan 2 harakah sahaja kerana nak wasal, kerana nak sambung bacaan. Wallahu khairul, wallahu, hu bagi jelas, hu tu bagi jelas. Wallahu khairul, khair, ya sukun sebelumnya baris atas. Ya sukun sebelumnya baris atas kita panggil bacaan lin lembut. Kenai mana? Ya sukun sebelumnya baris atas. Dia ada dua, waw sukun ataupun ya sukun. Sebelum dia ada baris atas, maka dibaca dengan lembut. Jadi di sini kita panggil lin sahaja, bukan maklin. Kalau maklin berlaku ketika waqaf. Kalau ketika wasal kita tak panggil maklin, kita panggil lin, bacaan lin. Wallahu khairul, rul, ra dhammah, ra tebal. Rul, alif lam qamar ya. Macam mana nak kenai alif lam qamar ya? Selepas hamzah wasal ada lam sukun. Maka wajib bacaan kita tu wajib jelaskan lam sukun tersebut. Wallahu khairul makirin. Wallahu khairul makirin. Makirin, ma 2 harakah nak. Alif kecil sebelumnya fathah, mad asli. Kirin, ra kasrah, ra nipis. Rin, 2, 4 ataupun 6 harakah, mad arid lisukun. Baik, seterusnya. Id qala Allah, id. Makhraj ada di mana? Hujung lidah dikeluarkan sedikit. Id, qa tebal, huruf qaf adalah huruf isti'ala, dibaca dengan tebal, iaitu terangkat pangkal lidah. Yang menyebabkan sebutan qaf itu menjadi tebal. Id qala Allah. Ya. Id qala Allah, qa 2 harakah, mad asli, alif sebelumnya fathah. Dibaca 2 harakah. Kemudian lallah, lam yang kedua pada lafaz Allah dibaca tebal kerana ada fathah. Qala Allah dibaca 2 harakah kerana sambung bacaan. Kemudian id qala Allahu ya 2 harakah mad asli nah, ya 2 harakah mad asli ya. Tu. Ya 2 harakah mad asli ya. Kerana ada alif kecil sebelumnya fathah. Id qala Allahu ya Isa, ain 2 harakah nah, huruf ain tinggal kum. Ain 2 harakah mad asli, ya sebelumnya kasrah. Sa panjang ada 4 atau 5 harakah, mad jaiz munfasil lah. Mad jaiz munfasil, berteman huruf mad alif kecil bersama dengan hamzah dalam 2 kalimah. Ya Isa, sa panjang 4 atau 5, mad mad jaiz munfasil. Inni lidah tekan di langit. In
ni dua harakat mad asli. Mutawaffi, mutawaffi. Tekan pada fa kerana ada syaddah. Fi dua harakat mad asli. Kawara, kawara, ka nipis. Wara, ra tebal. Ra dua harakat mad asli. Warafi'uka ilai, warafi'uka ilai. Tekan pada ya ada syaddah. Ilayya wa mutahhiruka minal wa mutah. Tekan pada ha ada syaddah. Wa mutahhiruka, ra dhammah ra tebal. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Minal ladzi dua harakat mad asli, dzal wujud nidah. Minal ladzina kafaru, ru dua harakat mad asli. Seterusnya waja'ilul ladzi, wajaja dua harakat mad asli. Ailul ladzi di dua harakat mad asli. Nattaba'u, tekan pada ta ada syaddah. Dua harakat mad asli. Kafau qalladhi, kafau lin bacaan lin, waw sukun sebelumnya fathah. Fawqalladhi di dua harakat mad asli. Nakafaru panjang 4 atau 5 harakah mad jaiz munfasil. Fawqalladhina kafaru ila dua harakah mad asli. Yaumil lin bacaan lin dua harakah lembut. Yaumil qiyamah. Baik, seterusnya Tha hujung lidah dikeluarkan sedikit. Thumma ilai, mim syaddah wajib al ghunnah dengan dua harakah, rapatkan bibir. Thumma ilayya ilai, tekan pada ya ada syaddah. Ra sukun sebelumnya fathah ra tebal. Marji'ukum, tutup mulut, muncul bibir kerana bagi dhammah. Marji'ukum ikhfa, izhar syafawi, jelaskan mim sukun tersebut, rapatkan bibir sekejap. Marji'ukum ha sukun berada di jelaskan sifat hams, iaitu bunyi pedas. Fa'ahkumu bainakum bainakum fima, kum fi izhar syafawi, jelaskan mim. Kum fi ma, fi dua harakah mad asli, ma dua harakah mad asli. Kun tu bacaan dia macam mana? Kena tarik pakai kun tak boleh muncul sedar, kena tarik balik. Kun tu bingung lah. Dua harakah nun mati bertemu ta, ikhfa. Tum fi izhar syafawi, jelaskan mim. Fihi takhtalifun, kha tebal, hujung halakum, huruf isti'la. Takhtalifun, fun 2, 4 ataupun 6 harakah lah, mad arid dan sukun. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya ulang sekali lagi bacaan ayat 53 sehingga 55 surah Ali Imran, muka surat 57 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash syahidin. Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم
فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah saya kongsikan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan dapat faham dan dapat amalkan dalam bacaan seharian, insya-Allah. Dan tolong share live ini, moga-moga ramai lagi yang boleh join, insya-Allah. Jadi saya sudahi live pada pagi ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.